Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Guys, saya doakan anda sehat selalu. Video kali ini saya ingin share kepada anda semua tentang cukai pendapatan. Jangan lari, tonton video ini sampai habis. Ciri-ciri yang dikenakan cukai adalah: yang pertama, individu bujang yang gaji lebih RM34,001 selepas ditolak KWSP. Yang kedua, individu yang sudah berkahwin tapi pasangannya tidak bekerja dan gaji setahun melebihi RM46,001. Yang ketiga, individu yang buat bisnes tidak kira offline maupun online. Yang keempat adalah pekerja baru yang perlu membayar cukai melalui PCB. Apa itu PCB? Potongan cukai berjadual. Yang terakhir adalah individu yang menjual atau membeli hartanah. Ini adalah ciri-ciri yang dikenakan cukai. Seterusnya adalah jenis pendapatan yang dikenakan cukai. Sila take note ya. Yang pertama adalah perniagaan dan pekerjaan. Tak kisah, asal terima wang masuk ke akaun bank, dikira akan dikenakan cukai. Itu jenis-jenis pendapatan. Yang kedua adalah dividen dan faedah. Okey, untuk tabung haji, ASB atau unit amanah dikecualikan cukai. Yang ketiga adalah diskaun. Apa maksud dengan diskaun ni adalah benda yang bukan bentuk cash tetapi benefit in kind. Contoh, dapat diskaun beli kereta dari syarikat yang kita bekerja tersebut, atau contoh lain, kita kerja dengan syarikat developer dan dapat diskaun pembelian daripada syarikat developer tersebut. Yang keempat adalah pendapatan daripada sewa, iaitu contoh kita menyewakan kediaman, tanah, kenderaan ataupun barang, apa saja barang yang dikira menerima pendapatan. Yang kelima adalah pencen. Ini berkaitan dengan badan kerajaan berkanun. Jadi kena tengok balik dalam skim pencen tersebut. Yang seterusnya adalah royalty. Okey, bayaran yang diterima berkali-kali dengan hasil yang dibuat kerja hanya sekali saja dikenakan cukai, tetapi ada beberapa royalty yang mendapat pengecualian cukai. Jadi untuk detail tentang royalty ni, sila rujuk laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri. Seterusnya, kita perlu tahu 20 jenis pelepasan cukai untuk tahun 2019. Sebab apa? Untuk tahun 2020 kita perlu bayar cukai untuk tahun 2019. Maksudnya setahun 2019 itu daripada 1 Januari 2019 sampailah 31 Disember 2019. Detail semua apa saja yang kita buat dalam tu, gaji kita semua bla bla bla, akan perlu dibayar pada tahun 2020 ini, iaitu bulan Mac. Jadi kita perlu tahu 20 jenis pelepasan cukai untuk tahun 2019. Okey, yang pertama, individu dan saudara tanggungan mendapat pelepasan sebanyak RM9,000. Yang kedua adalah pembelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan untuk ibu bapa. Keadaan kesihatan perlu disahkan oleh pengamal perubatan. Okey, dia akan dapat pengecualian RM5,000 terhad atau RM3,000 terhad. Detail di laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri. Yang ketiga, peralatan sokongan asas. Ini untuk kegunaan individu kurang upaya atau suami isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya, iaitu sebanyak RM6,000 terhad. Seterusnya adalah individu yang kurang upaya.
akan mendapat pengecualian sebanyak RM6,000. Next adalah yuran pengajian sendiri. Okey, dalam yuran pengajian ni kita terbahagi kepada dua, iaitu peringkat selain sarjana dan doktor falsafah, bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vocational, industri, saintifik atau teknologi. Yang kedua, peringkat sarjana dan doktor falsafah sebarang bidang atau kursus pengajian. Jadi pengecualian cukai adalah sebanyak RM7,000 terhad. Seterusnya adalah perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius. Ini untuk diri sendiri atau suami atau isteri atau anak-anak, iaitu sebanyak RM6,000, dan juga pemeriksaan perubatan penuh untuk diri sendiri, suami atau isteri atau anak adalah sebanyak RM500. Perbelanjaan perubatan adalah sebanyak RM6,000. Untuk pemeriksaan perubatan adalah sebanyak RM500. Itu yang anda perlu tahu. Selain itu, pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan ke bawah. Jadi RM1,000 diberikan pengecualian cukai. Sila simpan resip. Okey, potongan untuk RM1,000 ni dibenarkan sekali setiap 2 tahun taksiran. Hanya 2 tahun sekali saja boleh claim atau mengecualikan dalam cukai. Okey, seterusnya bagi yang ada anak, yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak atau tadika yang berdaftar, iaitu dapat RM1,000 terhad. Jika kita ada menyimpan dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPNI, kita dapat mengecualikan cukai sebanyak RM8,000 terhad. Selain itu, suami atau isteri atau bayaran alimoni kepada bekas isteri, kita akan dapat pengecualian sebanyak RM4,000. Bagi suami atau isteri yang kurang upaya, kita dapat pengecualian sebanyak RM3,500. Seterusnya, anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun, kita dapat pengecualian cukai sebanyak RM2,000. Selain itu, anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa, tak kisah di peringkat A-level, CJ, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah, dapat pengecualian sebanyak RM2,000. Malahan, anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Yang pertama, mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa, tidak termasuk yang tadilah, iaitu matrikulasi, pra-ijazah, A-level. Itu maksudnya mengikuti pengajian tinggi ni di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia atau berkhidmat di bawah satu ikatan kritikal atau indikator untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia, atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. Dan yang ketiga adalah kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan. So, pengecualian sebanyak RM8,000. Seterusnya, pengecualian cukai untuk anak yang kurang upaya sebanyak RM6,000 dan pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia atau peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan. Malahan, bagi yang ada insurans nyawa dan juga KWSP dapat pengecualian cukai, iaitu untuk KWSP sebanyak RM4,000 setahun, insurans nyawa sebanyak RM3,000. Sila simpan resip. Selain itu, bagi yang ada skim persaraan swasta, contohnya PRS ke, dan anuiti tertunda
berkuasa mulai tahun tahun taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021 dapat pengecualian cukai sebanyak RM3,000. Insurans, pendidikan dan perubatan termasuk tidak melalui potongan gaji dapat pengecualian sebanyak RM3,000. Selain itu, caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PKSO dapat pengecualian sebanyak RM250 setahun. Jadi itu tentang 20 jenis pelepasan cukai dan sekarang adalah di bulan Mac 2020. Jadi ini adalah masa untuk bayar cukai. So jangan lari. Jadi apa persediaan untuk bayar cukai ini adalah yang pertama, daftar nombor cukai dulu di LHDN. Anda perlu ke Lembaga Hasil Dalam Negeri dan pergi ke kaunter pertanyaan, beritahu nak daftar nombor cukai sahaja. Yang kedua, dapatkan borang EA, EC atau CP58. Ini mengikut apa pekerjaan anda dan juga bisnes. Yang ketiga, sediakan semua list pelepasan cukai termasuk resit-resitnya yang saya cerita tadi. Ini untuk mengurangkan cukai anda bayar. Jom saya ajar anda cara daftar dan bayar cukai. Okey, first apa yang anda perlu adalah pergi ke website Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, bila anda dah masuk ke website, anda akan lihat seperti dalam gambar ini. Jadi klik login. Okey, bila anda klik login, anda akan terpapar seperti dalam gambar ini. Jadi untuk yang tak pernah daftar cukai, anda perlu klik login untuk kali pertama. Bagi yang dah memang bayar cukai sebelum-sebelum ini, boleh masukkan nombor kad pengenalan dan password anda. Okey, seterusnya di sini macam saya kata persediaan tadi, dapatkan nombor cukai. Jadi untuk langkah pertama ini, di dalam kotak yang ada seperti mangga itu perlu masukkan nombor PIN. Nombor PIN itu ada dalam nombor cukai anda. Okey, sebab anda dah daftar tadi di nombor cukai tadi, anda akan dapat satu kertas ada nombor PIN. So masukkan nombor PIN dan juga nombor kad pengenalan anda. Selepas itu akan keluar semua nama anda, nombor kad pengenalan, nombor cukai pendapatan, tarikh lahir, alamat email, nombor telefon, alamat pekerjaan atau alamat rumah. Seterusnya, klik hantar saja. Okey, maklumat-maklumat anda tadi. So, dah berjaya. So, dia akan keluar macam sijil digital individu anda telah berjaya didaftarkan. Sila klik di sini untuk log masuk. So, anda klik di situ, anda akan terpapar macam ni balik. So, masukkan nombor kad pengenalan anda. Bila anda masukkan nombor kad pengenalan dan password, anda akan login seperti ini. Bila di sini, apa yang perlu anda tahu? First adalah anda perlu ke e-filing. Okey, untuk e-filing ni anda mestilah sediakan semua checklist anda lah, apa yang boleh pengecualian cukai, berapa KWSP anda untuk tahun lepas, berapa amount gaji anda setahun, berapa jika anda berkahwin dan ada anak, baru dapat anak, so berapa total barang-barang penyusuan tersebut. Bagi yang dah ada anak daftar hantar ke tadika, berapa total setahun. So list-listkan semua itu dan klik di e-filing itu, masukkan satu persatu. Okey, so bila anda masukkan satu persatu, anda akan dapat detail berapa anda perlu bayar cukai. So macam saya akan terus bayar menggunakan FPH. Saya tak nak bertangguh-tangguh, saya masukkan semua detail. Yang penting resit semua tu simpanlah. Okey, sebab resit ni apa yang saya tahu adalah kita perlu simpan untuk selama 7 tahun. Okey, untuk jika ada masalah apa-apa, LHDN akan minta resit tersebut. Jadi terus bayar, dia akan keluar berapa amount. Satu lagi tambahan, jika anda bayar zakat pun anda boleh masukkan berapa zakat anda bayar dalam masa tahun 2019 itu. Ya, jika zakat yang dibayar melebihi cukai yang perlu dibayar, kita tidak perlu lagi bayar cukai. Sebab apa? Zakat mendapat potongan sebanyak 100%. Maksudnya, contoh anda perlu bayar cukai sebanyak RM100 dan anda telah membayar zakat sebanyak RM100. Jadi anda tidak perlu lagi membayar cukai, tetapi anda bayar saja dulu melalui FPH. Just nanti LHDN akan refund balik. Okey, itu tentang pembayaran cukai. Sangat penting sebab bulan Mac adalah bulan
bayar cukai bagi setiap individu yang dikenakan cukai. Seterusnya adalah jika tak bayar cukai, apa jadi? Bagi individu yang nak lari juga daripada bayar cukai, apa akan jadi? Yang pertama, nilai tak bayar akan bertambah. Okay? So berapa amount setiap tahun anda tak bayar tu akan bertambah. Yang kedua, dikenakan penalti. Yang ketiga, tidak dapat keluar negara. Yang seterusnya adalah risiko kena tindakan mahkamah atau penjara. Jadi saranan saya, tak perlu lari daripada bayar cukai. Bayarlah mengikut apa yang ditetapkan dan kiralah berapa pengecualian anda dapat. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada anda. Okey, kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke, ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.